Kisah tragis Sri Lanka, pilihan arogan, seorang elit dan kejatuhan negara. Satu peristiwa mengejutkan, yaitu keruntuhan negara Sri Lanka, telah berlaku. Rizab mata wang asing mereka sifar dolar. Bekalan elektrik terputus 13 jam sehari. Barisan di hadapan stesen minyak berjarak beberapa meter. Pembedahan di hospital terpaksa dihentikan kerana tiada ubat bius. Adakah Anda akan percaya jika saya katakan bahawa semua tragedi ini bukan disebabkan oleh peperangan atau bencana alam? Ia bermula dengan satu pengumuman yang sombong, memilih bekerjasama dengan China, bukan Malaysia. Bagaimana pilihan yang dibuat oleh golongan elit yang dianggap paling cerdas ini hampir memadamkan sebuah negara dari peta dunia. Kisah mengejutkan itu bermula sekarang. Jangan lupa langgan dan tekan butang suka di mana sahaja Anda mendengar. Sebaik sahaja pintu bilik mesyuarat dibuka, Encik Azlan meletakkan berkas dokumen yang berat di atas meja. Ia adalah cadangan kerjasama ekonomi yang telah disediakan oleh kerajaan Malaysia selama 3 bulan. Melihat sahaja kulit hadapan, ketebalannya sudah 5 cm. Saya mengeluh sebelum membalikkan halaman pertama. Selamat datang. Saya Dr. Rohan Silva, penasihat kanan pembangunan ekonomi negara di Pejabat Presiden Sri Lanka. Saya memiliki ijazah sarjana kewangan dari London School of Economics dan telah bekerja di Wall Street selama 5 tahun. Di atas meja saya tergantung bingkai surat cadangan daripada Ketua Ekonomi Kanan IMF. Saya adalah orang yang paling arif tentang ekonomi di negara ini. Encik Azlan memulakan penerangannya dengan menghidupkan projektor. Program penubuhan kilang pemprosesan minyak sawit, pemodenan kemudahan pengeluaran baja, dan latihan juru teknik disenaraikan. Tempoh yang diperlukan untuk melaksanakan setiap satu tercatat. 18 bulan, 24 bulan, 36 bulan. Saya mengetuk-ngetuk meja dengan jari saya. Ia mengambil masa terlalu lama. Pelan yang dibentangkan oleh Encik Azlan penuh dengan pelan susun atur kilang dan reka bentuk kemudahan berkaitan. Terperinci sekali, termasuk diameter paip, data analisis tanah, dan kitaran penanaman. Saya tertawa kecil di dalam hati. Adakah ini sesuatu yang patut dilakukan pada tahun 2019? Malaysia mungkin melakukannya pada tahun-tahun awal kemerdekaan, tetapi dunia sudah berubah. Ini adalah era kewangan dan logistik. Encik Azlan menyerahkan belanjawan untuk program latihan petani. Ia adalah rancangan 5 tahun dengan peruntukan $5 juta setahun. Beliau berkata, dengan wang ini, 30,000 petani akan dilatih, dan hasil padi akan berganda. Saya menekan kalkulator. $5 juta tidak cukup untuk membina walau satu dermaga pelabuhan moden. Encik Azlan mengangguk perlahan dan berkata, jika tergesa-gesa, ia akan runtuh. Negara akan teguh jika asasnya kukuh. Asas? Betapa kunonya perkataan itu. Saya memandang Encik Azlan. Orang ini masih hidup dalam abad ke-20. Cara lama membina kilang, mendidik petani, berkembang perlahan-lahan. Tetapi Sri Lanka mesti berbeza. Kita boleh menjadi Singapura di Lautan Hindi. Hub logistik, pusat kewangan, destinasi pelancongan. Saya bertanya kepada Encik Azlan, mengapa perlu mengambil jalan yang jauh jika ada jalan pintas? Encik Azlan terdiam seketika. Kemudian dia menjawab dengan tenang, jalan pintas selalunya membawa kepada tebing curam. Saya mendengus. Itu alasan bagi orang yang gagal. Pasukan Bank Pembangunan Barat juga serupa. Mereka berkata ketelusan, pembasmian rasuah, dan kestabilan fiskal mesti diutamakan. Senarai syarat itu memenuhi 3 muka surat kertas A4, penilaian impak alam sekitar, pemeriksaan hak asasi manusia, pematuhan undang-undang buruh, audit perakaunan, kelulusan parlimen. Saya mengeluh di dalam hati. Berapa tahun yang diperlukan untuk melalui semua ini? Wakil Bank Barat itu berkata, proses ini mungkin terasa menyusahkan, tetapi ia demi Sri Lanka. Wang yang dipinjam tanpa prosedur yang telus akan menjadi sarang rasuah dan akhirnya rakyat juga yang akan menderita. Saya melihat jam. Sudah 40 menit berlalu. Encik Azlan sekali lagi membentangkan pelan. Kali ini, ia adalah program pemindahan teknologi. Jurutera Malaysia akan datang ke Sri Lanka dan mengajar di lapangan selama 3 tahun. Operasi kilang, kawalan kualiti, penyelenggaraan. Mereka berkata ini adalah supaya kita boleh berdikari. Saya menggeleng. 3 tahun? Apa yang boleh saya tunjukkan kepada rakyat selama itu? Saya berfikir di dalam hati. Rakyat kita mahukan perubahan sekarang. Mereka perlukan pekerjaan tahun depan, bukan berdikari 5 tahun akan datang, tetapi saya tidak meluahkannya.
Encik Azlan dengan tenang mengemaskan dokumen. Senyap yang berat menyelubungi bilik mesyuarat. Saya memandang Encik Azlan dan pasukan Bank Barat secara bergilir-gilir. Mereka tidak faham betapa terdesaknya kami, betapa cepatnya kami memerlukan keputusan. Mereka datang dari negara yang selamat dan meletakkan syarat dengan perlahan-lahan. Tetapi realiti kami berbeza. Encik Azlan membalik halaman terakhir. Ia adalah anggaran dan graf. Hampir tiada perubahan sehingga tahun ketiga, kemudian meningkat secara mendadak dari tahun kelima. Encik Azlan berkata, pada mulanya perlahan, tetapi akhirnya, ini adalah pertumbuhan yang paling teguh. Saya melihat graf itu dan menggeleng di dalam hati. Kami tidak boleh menunggu selama 3 tahun. Encik Azlan bertanya dengan perlahan, adakah Anda akan mempertimbangkan cadangan ini? Saya menjawab ringkas, saya akan mengkaji, tetapi suara saya tidak meyakinkan. Encik Azlan pasti menyedari perkara itu. Wakil Bank Barat menghulurkan kad nama. Mereka berkata, hubungi bila-bila masa. Encik Azlan berkata kali terakhir, jalan yang cepat tidak selalu yang terbaik. Infrastruktur mengambil masa untuk menjana keuntungan, dan hutang akan menimbun selama masa itu. Lebih baik membina struktur yang berdikari, walaupun perlahan. Saya hanya mengangguk, tetapi saya tidak bersetuju di dalam hati. Di atas meja terhampar satu pelan yang ditinggalkan Encik Azlan. Ia adalah reka bentuk kilang baja, paip, injap, reaktor kimia dilukis dengan terperinci. Saya melihatnya lama. Ia teliti, tetapi lambat. Di luar tingkap kelihatan pelabuhan Colombo. Dermaga lama dan kren berkarat masih di situ. Tetapi saya membayangkan pemandangan lain. Terminal kontena canggih, bangunan pentadbiran kaca, kapal besar berbaris di dermaga. Sri Lanka menjadi mutiara lautan Hindi, hub yang menghubungkan timur dan barat. Saya mengemas beg saya dan meninggalkan bilik mesyuarat. Sambil berjalan di koridor, saya berfikir, orang seperti Encik Azlan akan menghabiskan hidup mereka dengan melihat pelan kilang. Mengulangi perkataan membosankan seperti pertumbuhan perlahan, asas yang kukuh, tetapi saya berbeza. Saya adalah pereka bentuk negara. Dalam perjalanan ke pejabat, saya bertemu timbalan Menteri Perancangan Ekonomi. Beliau bertanya, bagaimana dengan cadangan Malaysia? Saya berfikir sejenak dan menjawab, sedang dikaji. Timbalan menteri itu mengangguk, tetapi nampaknya beliau membaca sesuatu daripada ekspresi saya, jadi beliau tidak bertanya lebih lanjut. Di dalam lift, saya melihat refleksi diri saya di cermin. Saya yakin, saya belajar di London, bekerja di New York. Saya tahu aliran ekonomi global. Saya mempunyai pandangan yang jauh lebih luas daripada orang seperti Encik Azlan. Pertimbangan saya tidak mungkin salah. Sebaik sahaja saya tiba di pejabat. Setiausaha saya menyerahkan berkas dokumen. Laporan lain berkaitan projek. Saya duduk di meja dan membukanya, tetapi saya tidak dapat menumpukan perhatian. Kata-kata Encik Azlan terus bermain di fikiran. Jalan yang cepat tidak selalu yang terbaik. Di luar tingkap, pelabuhan lama masih kelihatan, tetapi ia akan berubah tidak lama lagi. Saya yakin itu. Cepat, ketara, dan dengan cara yang menarik perhatian dunia. Bukan cara perlahan seperti perkilangan atau pertanian. Hub keuangan, pusat logistik, destinasi pelancongan. 3 perkara ini adalah masa depan Sri Lanka. Perkilangan atau pertanian tidak perlu. Kami akan melonjak dengan perkhidmatan. Saya belum membuat keputusan, tetapi kesimpulan sudah lama tersimpan di dalam hati. 3 hari kemudian, apabila Encik Wang melawat Istana Presiden, saya membawanya ke bilik mesyuarat yang sama. Beliau adalah ketua pelaksana konsortium infrastruktur milik negara China dan duduk di tempat yang sama dengan Encik Azlan, kontras yang pelik. Pendekatan Encik Wang sama sekali berbeza daripada Encik Azlan. Daripada berkas dokumen yang berat, hanya sebuah tablet nipis diletakkan di atas meja. Apabila skrin dihidupkan, video pemodelan 3D masa depan pelabuhan Hambantota ditayangkan. Kapal kontena gergasi berbaris di dermaga, kren automatik bergerak dengan anggun, dan pusat kawalan kaca bersinar terang di bawah cahaya matahari lautan Hindi. Saya menahan nafas dan merenung skrin. Jika plan Encik Azlan adalah reka bentuk di atas kertas, ini adalah visi yang hidup, masa depan yang konkret dan memukau terbentang di hadapan saya. Encik Wang berkata, dengan suara yang tenang, tetapi penuh keyakinan, semua ini boleh dilakukan dengan $1.5 bilion. Pembinaan boleh dimulakan dalam 18 bulan dan disiapkan dalam 36 bulan. Tidak perlu mengeluarkan kalkulator.
Cadangan kilang baja Encik Azlan hanya $5 juta dalam tempoh 5 tahun, manakala cadangan Encik Wang adalah 300 kali ganda dari segi skala. Selain itu, kelajuannya sangat menakjubkan. Saya memandang Encik Wang dan bertanya tentang perkara utama. Apakah syaratnya? Jawapan Encik Wang sungguh ringkas. Tiada syarat. Hanya pinjaman mudah, katanya. Pinjaman dengan faedah tahunan perlu dibayar balik dalam tempoh 20 tahun. Itu sahaja. Beliau berkata, mereka tidak memerlukan pemeriksaan ketelusan, penilaian alam sekitar, atau syarat hak asasi manusia. Jika parlimen meluluskan, ia boleh bermula esok. Saya hampir ketawa di dalam hati. Timbul ingatan tentang senarai syarat yang tidak berkesudahan yang disenaraikan oleh Bank Barat di atas 3 muka surat. A4. Pembasmian rasuah, audit perakaunan, pemeriksaan hak asasi manusia. Semua itu pasti mengambil masa 2 tahun. Tetapi cara Cina berbeza. Tiada prosedur yang rumit, tiada syarat yang sukar, hanya mudah dan jelas. Pinjam dan bayar balik. Encik Wang menukar skrin. Dan kali ini, pelan pemodenan lapangan terbang antarabangsa Colombo terbentang. Projek bernilai $1-2 bilion, termasuk terminal baharu, pengembangan landasan, dan zon bebas cukai. Encik Wang berkata dengan suara yang tenang tetapi meyakinkan. Apabila pelabuhan dan lapangan terbang siap, Sri Lanka akan menjadi hub lautan Hindi yang sebenar. Logistik dan pelancongan akan berkembang secara mendadak. Saya mengangguk tanpa sedar. Kata-katanya ada asasnya. Secara geografi, Sri Lanka diberkati dengan lokasi yang sempurna. Titik tengah yang sempurna antara India dan Asia Tenggara, menghubungkan Timur Tengah dan Asia. Dengan infrastruktur modern, aliran kargo pasti akan tertumpu di sini. Menjelang akhir mesyuarat, Encik Wang menghulurkan kad nama sambil tersenyum santai. Beliau berkata, hubungi bila-bila masa, kaji dengan teliti. Nada suaranya tidak tergesa-gesa, tetapi matanya penuh keyakinan bahawa beliau sudah tahu jawapannya. Setelah Encik Wang pergi, saya duduk di situ lama. Skrin tablet masih menayangkan video pelabuhan tanpa henti. Saya terus memandangnya tanpa menghentikannya. Seperti video yang diulang-ulang itu, keyakinan yang sama terus bermain di kepala saya. Ini jawabannya. Inilah jalan yang saya cari. Petang itu, setiausaha saya masuk dengan wajah terkejut. Encik Azlan dari Malaysia datang lagi tanpa temu janji. Saya teragak-agak seketika, tetapi akhirnya saya bersetuju untuk berjumpa. Lagipun, ini mungkin kali terakhir. Encik Azlan membawa dokumen lagi. Beliau berkata ia adalah pindaan, hasil semakan semula oleh kerajaan Malaysia. Mereka boleh menggandakan jumlah bantuan awal. Bukan sahaja kilang baja, malah kilang pemprosesan minyak sawit juga akan disokong. Tetapi syaratnya masih ada. Perkataan biasa seperti ketelusan, kelestarian, dan pemindahan teknologi. Saya menerima dokumen itu, tetapi saya tidak berniat untuk membukanya. Encik Azlan bertanya dengan berhati-hati, adakah Anda akan mengkajinya? Saya menggeleng perlahan dan memberitahu perkara sebenar. Saya sudah menerima cadangan lain. Saya nampak wajah Encik Azlan pucat. Beliau bertanya dari mana, tetapi saya tidak menjawab. Senyap menyelubungi, dan Encik Azlan berkata perlahan dengan keluhan panjang. Cina, keheningan saya adalah jawapan. Encik Azlan membongkok di atas meja dengan wajah serius. Beliau berkata dengan suara terdesak, pinjaman Cina kelihatan menarik, tetapi ada perangkap di dalamnya. Kadar faedahnya tidak rendah. Syarat pembayarannya lebih rumit daripada yang disangka, dan yang paling penting, Sri Lanka tidak akan dapat membangunkan keupayaan untuk mengendalikannya sendiri. Beliau menambah, akhirnya, hanya infrastruktur yang mewah akan kekal, dan hutang yang tidak tertanggung akan menimbun seperti bola salji. Saya tidak dapat menahan diri daripada membantah. Sebaik sahaja pelabuhan siap, pendapatan logistik akan melonjak. Sekurang-kurangnya $500 juta setahun boleh diperoleh. Lebih daripada cukup untuk membayar faedah. Angka sudah membuktikannya. Tetapi Encik Azlan masih menggeleng. Beliau berkata, prospek itu terlalu optimistik, dan realiti tidak akan berlaku sedemikian. Rasa jengkel timbul. Mengapa Encik Azlan selalu menyuarakan perkara negatif? Hanya kata-kata, tidak boleh, berbahaya, perlu berhati-hati. Saya bertanya dengan tajam. Jadi, jika ikut cara Malaysia, bila keputusan akan diperoleh? Encik Azlan menjawab tanpa teragak-agak, malah terlalu jujur, sekurang-kurangnya 5 tahun. 5 tahun? Saya mendengus. Apa yang boleh ditunjukkan kepada rakyat dalam tempoh yang lama itu?
proses membina kilang, program latihan petani, itu semua berita yang tidak mendapat liputan. Rakyat mahukan perubahan yang dapat dilihat dengan mata kepala sendiri. Bukan 5 tahun akan datang, tetapi sekarang. Encik Azlan cuba memujuk buat kali terakhir. Keputusan yang mewah sekarang boleh menjadi malapetaka yang tidak terkawal kemudian. Infrastruktur memerlukan masa yang lama untuk menjana keuntungan, dan sementara itu, hutang akan menimbun. Lebih baik memilih jalan yang lambat tetapi pasti. Saya berdiri. Saya mengisytiharkan mesyuarat tamat, tiada apa-apa lagi yang perlu dibincangkan. Encik Azlan juga bangun perlahan-lahan dan meletakkan dokumen itu dengan berhati-hati di atas meja. Beliau berkata, hubungi bila-bila masa jika saya berubah fikiran, Malaysia sentiasa bersedia untuk membantu. Suaranya bercampur antara kecewa dan kasihan. Sebagai balasan, saya membuka pintu. Encik Azlan keluar ke koridor dan pasukan Malaysia yang mengikutinya juga senyap-senyap mengikut dari belakang. Bunyi pintu tertutup kedengaran dan saya kembali bersendirian. Di atas meja, 2 dokumen diletakkan bersebelahan. Pindaan yang ditinggalkan Encik Azlan dan draft kontrak yang dihantar Encik Wang melalui email pagi tadi. Saya perlahan-lahan membandingkan kedua-dua dokumen itu. Cadangan Malaysia adalah untuk memberikan $10 juta setahun selama 5 tahun, berjumlah $50 juta dengan banyak syarat dan mengambil masa yang lama. Sebaliknya, cadangan China adalah untuk melabur $1.5 bilion sekaligus dan disiapkan dalam 3 tahun, dengan hampir tiada syarat dan boleh dimulakan dengan segera. Angka tidak menipu, cadangan China jauh lebih hebat. Tidak perlu berfikir lagi, saya mengangkat telepon dan mendial nombor Encik Wang. Encik Wang menjawab. Dan saya berkata ringkas, saya menerima cadangan Anda. Senyuman Encik Wang dapat dirasakan melalui suara. Beliau berkata, itu adalah keputusan yang bijak, dan beliau akan datang esok pagi dengan kontrak. Saya meletakkan telefon dan memandang keluar tingkap. Matahari mula terbenam di sebelah barat, dan cahaya jingga senja memancar di pelabuhan Colombo. Pemandangan berkarat dan lama itu akan hilang sepenuhnya tidak lama lagi. Ia akan dilahirkan semula dalam bentuk yang baharu sepenuhnya. Saya mengambil dokumen yang ditinggalkan Encik Azlan. Saya menatapnya lama. Ia adalah rancangan yang teliti dan terperinci, tetapi terlalu perlahan. Sri Lanka tidak mampu menunggu dengan santai. Kami perlukan hasil yang ketara sekarang. Saya menolak dokumen Encik Azlan jauh ke dalam laci. Bunyi laci tertutup dengan bunyi besi kedengaran seperti perpisahan dengan masa lalu. Saya menyandarkan diri di kerusi, menutup mata. Dadu sudah dilontar, dan kini masa Sri Lanka akan mengalir mengikut kelajuan China. Keesokan paginya, Encik Wang datang seperti yang dijanjikan. Beliau mengeluarkan kontrak dari beg bimbit kulit yang tebal. Ia adalah dokumen yang agak tebal, tetapi saya tidak membacanya secara terperinci. Hanya klausa utama yang disemak, $1.5 bilion. Faedah tahunan 6/3%, pembayaran balik 20 tahun. Semuanya jelas. Saat saya meletakkan pen di ruangan tanda tangan, saya teragak-agak sebentar. Amaran terakhir Encik Azlan terlintas di telinga saya. Tetapi saya menggeleng, dan perlahan-lahan, dengan yakin, saya menandatanganinya. Encik Wang juga menandatangani di tempatnya. Kami berdiri dan berjabat tangan. Tangan Encik Wang hangat dan teguh. Beliau berkata dengan senyuman puas, "Ini adalah permulaan perjalanan yang hebat. Era baharu Sri Lanka telah bermula." Saya juga mengangguk setuju. Ya, ini adalah pintu kepada era baharu. Petang itu, ketika saya melapor kepada Presiden, beliau menyatakan kepuasan dengan wajah yang berseri-seri. Beliau memuji saya, "Kerja bagus. Inilah pengurusan negara yang sebenar." Dada saya berdebar bangga. Keyakinan bahwa pertimbangan saya betul menjadi lebih teguh. Apabila berita petang tiba, pengumuman telah dibuat. Tajuk utama, kerjasama strategik dengan China, ditandatangani. Projek pembangunan pelabuhan bernilai $1.5 bilion bermula. Wartawan melaporkan dengan suara yang teruja, dan pakar ekonomi muncul di studio, melontarkan pandangan positif. Berita tergempar juga ditayangkan, pasaran saham Sri Lanka melonjak. Saya pulang ke rumah dan menghadap cermin. Wajah saya yang terpantul penuh dengan keyakinan dan rasa pencapaian. Saya telah membuat keputusan yang akan mengubah masa depan negara. Orang seperti Encik Azlan tidak akan faham, tetapi sejarah sentiasa ditulis di pihak pemenang. Saya berbaring di katil, tetapi tidur tidak mudah datang. Kerana teruja, video pelabuhan terus berulang di kepala saya. Ia akan siap dalam 36 bulan.
Apabila tiba masanya, semua orang akan tahu betapa bijaknya pilihan saya, betapa tepatnya visi saya. Wajah Encik Azlan terlintas seketika dalam kegelapan. Tetapi saya segera memadamkannya. Beliau adalah orang masa lalu. Sebaliknya, saya sedang menuju ke masa depan. Masa depan yang cepat, pasti, dan memukau. 36 bulan berlalu. Hari perasmian Pelabuhan Hambantota. Presiden dan para menteri naik ke pentas, dan Duta Besar Cina serta Encik Wang tersenyum di sisi mereka. Saya berdiri tepat di belakang Presiden, menyaksikan seluruh pemandangan itu. Dengan latar belakang Laut Biru Lautan Hindi, kren kontena gergasi berbaris seperti askar, dan dermaga yang baru dibina berkilauan putih di bawah cahaya matahari. Saat Presiden memotong reben merah, mercun meletus tinggi di langit. Asap berwarna-warni naik di langit Lautan Hindi, dan ribuan orang yang berkumpul bersorak serentak. Mendengar bunyi itu, dada saya berdebar. Perkara yang Encik Azlan menggelengkan kepala dan berkata akan mengambil masa lebih dari 5 tahun, saya menyiapkannya dalam hanya 3 tahun. Apabila Encik Wang datang dan menghulurkan tangan untuk bersalaman, wajahnya dipenuhi senyuman puas dan kebanggaan kerana telah menunaikan janji terpancar dari seluruh tubuhnya. Saya membalas dengan senyuman yakin. Memang satu pencapaian yang hebat. Keajaiban yang dicipta oleh $1.5 bilion. Dan pelabuhan ini akan menjadi nadi ekonomi Sri Lanka. Selepas majlis perasmian, saya meninjau setiap sudut pelabuhan, terminal kontena terkini, sistem pemunggahan automatik, dermaga dalam yang boleh menampung kapal gergasi. Semuanya sempurna. Jika saya menunjukkan pemandangan ini kepada Encik Azlan 3 tahun lalu, beliau pasti terdiam. Inilah pengurusan negara yang sebenar. Bukan reformasi perlahan atau latihan teknikal yang membosankan, tetapi mencipta hasil yang pasti dan dapat dilihat dengan mata kasar. Saya naik ke puncak menara kawalan pelabuhan dan melihat seluruh kemudahan dari atas. Dermaga yang luas terbentang di hadapan mata, dan pandangan terbentang luas ke ufuk jauh. Tetapi ada sesuatu yang pelik. Dermaga itu kosong. Walaupun sebuah kapal kargo Cina berlabuh untuk majlis perasmian, selebihnya kosong. Saya bertanya kepada pengerusi pihak berkuasa pelabuhan bila kapal kargo akan mula masuk dengan serius. Pengerusi itu tersenyum janggal dan mengelak. Beliau berkata, akan masuk tidak lama lagi. Lebih banyak promosi diperlukan. Saya mengangguk dan menerimanya. Itu perkara biasa. Pelabuhan baru, syarikat logistik belum tahu. Masa akan berlalu, dan kapal akan berduyun-duyun datang. Mengapa tidak menggunakan pelabuhan moden seperti ini di tengah Lautan Hindi? 3 bulan kemudian, kerja pengembangan lapangan terbang antarabangsa Colombo tamat. Projek berskala besar dengan pelaburan $1.2 bilion. Terminal baharu itu mampu menampung 10 juta penumpang setahun. Dinding luar kaca berkilauan di bawah cahaya matahari, dan zon bebas cukai mewah setanding dengan lapangan terbang Changi Singapura. Pada hari perasmian, saya berdiri di tengah-tengah landasan yang baru dibina. Landasan selebar 6 lorong, dilengkapi dengan sistem navigasi terkini. Saya memecahkan botol champagne. Presiden, para menteri dan pegawai Cina bersulang. Kilat kamera berkelip tanpa henti, dan adegan ini menghiasi muka depan semua akhbar keesokan harinya. Saya memegang gelas champagne dan perlahan-lahan melihat landasan. Ia kosong. Hanya sebuah pesawat sewa khas syarikat penerbangan Cina mendarat untuk majlis perasmian. Saya bertanya kepada pengarah lembaga lapangan terbang, berapa banyak syarikat penerbangan baharu yang akan beroperasi. Beliau teragak-agak sebentar dan menjawab dengan berhati-hati, masih dalam perbincangan. Akan diumumkan tidak lama lagi. Saya tidak risau. Syarikat penerbangan tidak akan menolak kemudahan yang begitu hebat. Tidak lama lagi, pesawat dari seluruh dunia akan berduyun-duyun datang. Akhir tahun itu, laporan ekonomi kerajaan diterbitkan. Pelabuhan Hambantota dan lapangan terbang Colombo dipaparkan secara meluas dalam bahagian pencapaian pelaburan infrastruktur. Gambar dan graf yang menarik memenuhi halaman, dan prospek masa depan berwarna merah jambu. Saya membaca laporan itu berulang kali. Nama saya disebut beberapa kali dengan huruf tebal, dan saya dinyatakan sebagai ketua pengarah proyek. Presiden memanggil saya ke pejabatnya. Beliau berjabat tangan dengan saya sambil mengucapkan tahniah dan memuji saya kerana sumbangan besar kepada pembangunan negara. Beliau malah bercakap tentang anugerah. Saya menundukkan kepala dengan rendah diri, tetapi rasa bangga mengalir ke seluruh tubuh saya.
Saya yakin hari seperti ini akan tiba sejak saya menghantar Encik Azlan keluar dari bilik mesyuarat 3 tahun lalu, tetapi apabila ia menjadi kenyataan, rasanya sangat berbeza. Media antarabangsa juga mula memberi perhatian. Financial Times membuat liputan khas tentang lonjakan infrastruktur Sri Lanka yang memukau, dan Bloomberg menyifatkannya sebagai contoh cemerlang projek Belt and Road China yang bersinar. Saya menggunting setiap artikel itu dan menampalnya dengan teliti di dinding pejabat. Persatuan Alumni London School of Economics menghubungi saya. Permintaan untuk memberi syarahan. Tajuknya, Strategi Pembangunan Ekonomi Pantas Negara Membangun. Secara kebetulan, saya mendengar berita tentang Encik Azlan. Beliau bekerja di Vietnam, menjalankan projek pemodenan kilang pemprosesan minyak sawit. Saya tersenyum sinis. Itu memang beliau. Masih membina kilang. Melakukan kerja yang lambat dan membosankan. Sebaliknya, saya telah mengubah seluruh negara. Perhimpunan Pengumuman Pencapaian Ekonomi Akhir Tahun diadakan dengan meriah. Saya naik ke pentas dan memulakan persembahan. Foto pelabuhan dan lapangan terbang yang telah siap memenuhi skrin besar, dan hadirin terpegun. Saya berkata dengan suara yang penuh keyakinan, inilah pengurusan negara yang sebenar, mencipta hasil yang cepat dan pasti, memberikan harapan kepada rakyat dengan mata kepala sendiri. Keesokan paginya, saya menghidupkan radio dalam perjalanan ke pejabat. Berita ekonomi disiarkan. Pelabuhan Hambantota gagal mencapai sasaran muatan bulanan sekali lagi bulan ini. Saya segera menukar saluran. Angka-angka kecil itu tidak penting. Apa yang penting ialah gambaran besar. Sri Lanka mempunyai infrastruktur canggih. Apabila saya tiba di pejabat, Encik Wang sudah menunggu. Lama tidak berjumpa. Beliau berjabat tangan dengan senyuman mesra dan bertanya sama ada pelabuhan dan lapangan terbang berjalan lancar. Saya menjawab tanpa teragak-agak, sudah tentu. Semuanya berjalan lancar, mengikut rancangan. Encik Wang kelihatan puas. Kemudian beliau dengan berhati-hati membangkitkan projek baharu, pembinaan rangkaian lebuh raya. Projek bernilai $800 juta. Telinga saya tertarik. Jika lebuh raya disiapkan selepas pelabuhan dan lapangan terbang, Sri Lanka benar-benar akan sempurna. Encik Wang menjelaskan dengan tenang, infrastruktur adalah rangkaian. Pelabuhan dan lapangan terbang sahaja tidak mencukupi. Hanya apabila disambungkan dengan lebuh raya, kesan sebenar akan terhasil. Itu betul, saya mengangguk perlahan. Saya akan mengkaji. Secara positif. Encik Wang tersenyum gembira dan bangun dari kerusi. Selepas beliau pergi, saya memandang keluar tingkap lama. Pemandangan Bandar Colombo terbentang di hadapan mata, dan kren pelabuhan di kejauhan menjulang ke langit. Petang itu, majlis makan malam diadakan di pejabat presiden, duta besar Cina dan tokoh ekonomi hadir. Saya juga dijemput. Semasa majlis makan malam, presiden menepuk bahu saya dan berkata, "Terima kasih kepada Rohan. Kebanggaan Sri Lanka." Orang sekeliling bertepuk tangan. Mendengar bunyi tepukan itu, saya berfikir, inilah saat yang saya inginkan. Saat pengiktirafan. Pemandangan yang saya impikan apabila saya menandatangani kontrak dengan Cina 3 tahun lalu, semuanya sempurna. 6 bulan berlalu. Laporan dari Kementerian Pertanian tiba. Tajuknya sahaja sudah membimbangkan. Amaran krisis keselamatan makanan kecemasan. Saya membuka dokumen itu. Hasil padi telah berkurangan 30% berbanding tahun sebelumnya. Puncanya adalah kekurangan baja. Menteri Pertanian datang sendiri. Beliau berkata, bekalan baja yang diimport dari Cina telah dihentikan. Sri Lanka menangguhkan pembayaran kerana kekurangan mata wang asing, jadi pihak Cina menghentikan ekspor. Menteri itu berkata dengan wajah risau, jika ini berterusan, tahun depan kita perlu bergantung kepada import makanan. Ini akan menghabiskan lebih banyak mata wang asing. Saya menjawab dengan tenang, ini fenomena sementara. Jika kita berunding dengan Cina, ia akan diselesaikan. Menteri itu menggeleng. Pihak Cina menuntut bayaran pendahuluan. Kredit tidak diterima lagi. Saya memberitahu menteri itu bahawa saya akan berunding dengan Kementerian Kewangan dan memintanya pulang. Petang yang sama, Gabenor Bank Pusat datang tanpa notis. Wajahnya pucat. Beliau meletakkan laporan rizab mata wang asing di atas meja dan berkata, rizab mata wang asing yang dahulunya $3 bilion telah jatuh kepada $500 juta. Faedah pinjaman untuk pembinaan pelabuhan dan lapangan terbang sahaja ialah $200 juta setahun, tetapi pendapatan logistik kurang daripada 20% daripada yang dijangkakan. Gabenor itu terus berkata dengan suara yang bergetar, jika ini berterusan,
Rizab mata wang asing akan habis dalam tempo 6 bulan. Import minyak dan makanan akan menjadi mustahil. Ini adalah situasi kegagalan bayar balik default. Kami mesti melaksanakan dasar penjimatan sekarang. Saya membaca laporan itu perlahan-lahan. Angka-angka itu masuk ke mata saya, tetapi saya rasa ada sesuatu yang tidak kena. Mereka terlalu pesimis. Pendapatan pelabuhan akan meningkat pada masa hadapan. Pendapatan pelancongan akan meningkat. Hanya perlukan masa. Saya bertanya kepada Gabenor, bagaimana jika kita mendapat sokongan tambahan dari China? Gabenor kelihatan terkejut. Kami sudah mempunyai hutang yang berlebihan. Pinjaman tambahan adalah berbahaya, ia melebihi kemampuan kami untuk membayar balik. Saya menggeleng. Gabenor itu tidak melihat gambaran besar. Malam itu, saya tinggal bersendirian di pejabat untuk mengemaskan dokumen, laporan Kementerian Pertanian, laporan Bank Pusat, dan laporan defisit fiskal dari Kementerian Keuangan bertimbun di atas meja. Semua mengandungi amaran yang serupa. Krisis, penjimatan diperlukan, perbelanjaan mesti dikurangkan. Saya mengambil laporan pertama dari Kementerian Pertanian. Saya membacanya perlahan-lahan. Kekurangan baja, pengurangan padi, jangkaan peningkatan import makanan. Tetapi ini adalah masalah yang boleh diselesaikan. Baja boleh dibeli dari negara lain dan nasi boleh diimport. Ini hanya kesukaran sementara. Saya membuka laporan kedua dari Bank Pusat. Pengurangan rizab mata wang asing, defisit perdagangan yang semakin teruk, peningkatan beban faedah pinjaman. Angka-angka itu banyak, tetapi ini juga dilebih-lebihkan. Apabila pendapatan pelabuhan bermula dengan serius, semuanya akan berubah. Saya dengar syarikat logistik sudah mula masuk sedikit demi sedikit. Saya meletakkan laporan itu kembali di atas meja, dan saya membuka laci dan menolaknya jauh ke dalam. Laporan seperti ini tidak boleh sampai kepada Presiden. Ia hanya akan meningkatkan kebimbangan yang tidak perlu. Saya menguruskan keadaan. Keesokan paginya, pengarah Institut Penyelidikan Ekonomi meminta pertemuan. Saya cuba mengelak, tetapi Ketua Setiausaha Pejabat Presiden menasihatkan kerana ia adalah perkara penting. Saya terpaksa bertemu dengannya. Pengarah itu membawa laporan analisis tebal, bertajuk Analisis Kelestarian Hutang Sri Lanka. Muka surat pertama sudah mengandungi amaran dalam huruf merah. Nisbah hutang melebihi 110% daripada KDNK. Tahap bahaya. Pengarah itu berkata dengan suara yang berhati-hati tetapi tegas, senario bahawa Sri Lanka tidak dapat membayar balik pinjaman China semakin menjadi kenyataan. Penstrukturan semula diperlukan segera. Beliau berkata, kami mesti merundingkan semula konsesi operasi pelabuhan, menghentikan pelaburan infrastruktur tambahan, atau meminta bantuan kewangan IMF. Saya tidak dapat menahan diri. Saya menolak laporan itu ke tengah meja dan berkata, ini hanyalah teori, realiti berbeza. Pelabuhan akan menjana keuntungan tidak lama lagi. Pendapatan pelancongan juga meningkat. Pengarah itu menunjukkan data. Jumlah pelancong sebenarnya semakin berkurangan. Saya marah. Mengapa mereka selalu mencipta senario negatif? Ahli ekonomi tidak tahu keadaan sebenar di lapangan. Mereka hanya percaya pada teori dan model. Ekonomi sebenar tidak semudah itu. Saya memberitahu pengarah itu, jangan risau, saya ada rancangan. Selepas pengarah itu pergi, saya mengambil laporannya. Saya membaca beberapa muka surat dan kemarahan membuak. Saya mula mengoyak muka surat itu. Sekeping, 2 keping, 3 keping. Kertas dikoyakkan berkecai-kecai. Saya mengoyak semuanya dan membuangnya ke dalam tong sampah. Saya melihat keluar tingkap. Bandar Colombo kelihatan damai. Orang ramai masih pergi kerja, kedai-kedai dibuka, kereta bergerak di jalan raya. Krisis? Di mana kelihatan seperti krisis? Mereka membesar-besarkan. Pada sebelah petang, saya menghubungi Encik Wang mengenai isu import baja. Encik Wang menjawab dengan suara lembut. Boleh disambung semula bila-bila masa jika bayaran dibuat. Tiada masalah. Saya berasa lega. China memang boleh dipercayai. Saya juga bertanya tentang isu mata wang asing. Adakah sokongan kecairan jangka pendek mungkin? Encik Wang terdiam seketika, kemudian berkata, kami akan mengkaji, tetapi akan ada syarat. Saya berkata, tidak mengapa. Syarat boleh dirunding, yang penting adalah untuk mengatasi krisis sekarang. Selepas meletakkan telefon, saya berfikir, semuanya terkawal. Gabenor Bank Pusat dan pengarah Institut Penyelidikan Ekonomi terlalu risau. Saya tahu angka. Saya tahu ekonomi. Ini bukan krisis, hanya fasa pelarasan. Petang itu,
Mesyuarat ekonomi dipengerusikan oleh Presiden. Gubernur Bank Pusat sekali lagi membangkitkan isu rizab mata wang asing. Presiden kelihatan serius. Saya segera campur tangan. Ini fenomena sementara. Kami sedang berbincang dengan China. Akan diselesaikan tidak lama lagi. Presiden bertanya. Pasti? Saya mengangguk. Pasti. Saya akan bertanggung jawab. Presiden kelihatan lega. Semuanya akan berjalan mengikut rancangan. Saya yakin itu. Tidak mengapa. China ada di belakang kita. 3 bulan lagi berlalu. Pagi dalam perjalanan ke pejabat. Kereta tiba-tiba berhenti. Saya melihat keluar tingkap. Barisan di stesen minyak. Kereta beratur tanpa henti beberapa meter panjang. Dan beberapa kereta nampaknya telah beratur semalaman. Seorang warga emas rebah di atas asfalt di tepi kereta. Dan orang sekeliling segera memindahkannya ke tempat teduh. Pemandu berkata perlahan. Lesu kerana menunggu beberapa hari. Saya mengalihkan pandangan, tetapi saya merasakan tangan saya menggeletar. Saya berkata kepada diri sendiri, ini fenomena sementara, tetapi gegaran tidak berhenti. Bangunan pejabat terputus bekalan elektrik. Lift berhenti, jadi saya terpaksa menaiki tangga ke tingkat 7. Saya mula tercungap-cungap di tingkat 3, dan di tingkat 5, saya terpaksa berhenti dan bersandar pada tingkap tangga. Bandar Colombo di luar tingkap kelihatan luar biasa senyap. Bukan jalan yang sibuk seperti biasa, tetapi hanya kedai-kedai yang ditutup dan orang ramai yang duduk berkumpul di tempat teduh. Petang itu, saya memberhentikan kereta di hadapan hospital. Saya mahu melihat sendiri. Koridor bilik kecemasan penuh dengan pesakit, dan bunyi pertengkaran antara seorang doktor dan jururawat kedengaran. Saya perlahan-lahan berjalan ke hujung koridor dan berdiri di hadapan pintu bilik bayi. 3 daripada 5 inkubator berhenti berfungsi. Skrin padam. Seorang jururawat mengipasi bayi dengan kipas tangan dan peluh mengalir di dahinya. Saya berdiri di situ lama. Bayi di dalam inkubator itu sangat kecil dan pernafasannya yang halus hampir tidak kelihatan. Saya tidak tahu berapa lama saya berdiri di situ. Apabila jururawat itu menyadari kehadiran saya dan kelihatan terkejut, saya berundur tanpa berkata apa-apa. Apabila saya meninggalkan hospital, dada saya terasa berat. Tetapi saya memujuk diri, ini bukan salah saya. Ini disebabkan oleh perang Rusia, kenaikan harga minyak, dan kemerosotan ekonomi global. Lewat petang, saya masuk ke pasar raya. Rak-rak yang lampunya padam kosong. Hanya debu bertimbun di tempat yang sepatutnya ada beras. Dan bahagian tepung telah dialihkan sepenuhnya. Saya bertanya kepada kerani bila barang akan masuk. Dia hanya menggeleng dan merenung saya. Pandangan matanya dingin. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi seolah-olah dia menceritakan segala-galanya. Keluar dari pasar raya, seorang wanita berdiri dengan bakul belanja yang kosong. Dia mendukung bayi yang sedang menangis di dada. Wanita itu berkata sambil teresak-esak, dia tidak dapat mencari susu formula. Dia telah pergi ke 10 farmasi, tetapi semuanya habis. Saya tidak dapat mencari kata-kata, hanya berpaling. Di belakang saya, bunyi tangisan bayi terus kedengaran. Saya meletakkan kereta dan berjalan di jalanan. Saya mahu berjalan. Saya melalui kedai-kedai yang ditutup. Dan di hadapan sebuah kedai roti, terdapat kira-kira 100 orang beratur. Di perhentian bas, orang ramai menunggu selama 2 jam. Dan di padang sekolah, kanak-kanak duduk, tanpa tenaga. Di tengah jalan, tayar dibakar, dan polis cuba memujuk. Tetapi tidak berhasil. Saya terus berjalan, tanpa tahu ke mana hendak pergi. Kaki saya sakit, tetapi saya tidak mahu berhenti. Saya takut jika saya berhenti, saya akan mula berfikir. Apabila matahari terbenam, kegelapan menyelubungi jalanan. Kerana putus bekalan elektrik, lampu jalan tidak menyala, dan orang ramai menyalakan lilin. Colombo seolah-olah kembali ke abad ke-19. Apabila saya kembali ke pejabat, hari sudah malam sepenuhnya. Saya menghidupkan lampu suluh dan menaiki tangga ke tingkat 7 semula. Saya duduk di meja dan melihat keluar tingkap. Dalam kegelapan pekat, kadang-kadang cahaya generator berkelip, seolah-olah bintang-bintang jatuh dari langit ke bumi. Wajah-wajah yang saya lihat hari ini terlintas di fikiran. Warga emas yang rebah, jururawat yang mengipasi, bayi kecil, wanita yang menangis, kerani dengan mata dingin, orang ramai yang marah di hadapan tayar yang terbakar. Saya menghempas meja, tetapi sia-sia. Tangan saya terus menggeletar. Saya terus mengulangi, kami mempunyai pelabuhan, kami mempunyai lapangan terbang, kami mempunyai infrastruktur. Keuntungan akan datang dengan masa.
tetapi ia kedengaran kosong seperti mantera. Di dalam kereta dalam perjalanan pulang, saya menghidupkan radio. Berita tentang demonstrasi yang merebak ke seluruh negara disiarkan. Dikatakan orang ramai berkhemah di hadapan Istana Presiden dan mengadakan protes semalaman. Saya mematikan radio, tetapi bunyi itu terus bergema di kepala saya. Tangisan bayi, bunyi tayar terbakar, jeritan orang ramai. Saya tiba di rumah dan duduk di sofa. Saya tidak menyalakan lampu, kegelapan lebih menenangkan. Saya tidak tahu berapa lama saya duduk di situ. Saya terdengar bunyi generator jiran di luar tingkap. Rumah saya tiada generator. Saya fikir tidak perlu, kerana ia akan pulih tidak lama lagi. Saya berbaring di katil dan melihat siling. Wajah-wajah yang saya lihat hari ini muncul satu persatu. Perlahan-lahan, saya menutup mata, tetapi wajah-wajah itu tidak hilang, malah menjadi lebih jelas di sebalik kelopak mata. Saya berulang kali berkata, ini bukan salah saya. Saya telah melakukan yang terbaik dan membuat keputusan yang betul untuk negara. Saya membina pelabuhan, memodenkan lapangan terbang. Ia adalah pelaburan untuk masa depan Sri Lanka. Kesukaran sekarang adalah disebabkan oleh faktor luaran yang tidak dijangka. Tetapi tangan saya masih menggeletar. Suara Encik Azlan kedengaran. Itu pasti halusinasi. Kata-kata beliau tentang jalan yang cepat adalah berbahaya, asas adalah penting, infrastruktur sahaja tidak mencukupi. Saya menarik bantal di atas kepala, tetapi suara itu tidak berhenti. Saya teringat bilik mesyuarat 3 tahun lalu. Saat saya menolak pelan Encik Azlan, saat saya berjabat tangan dengan Encik Wang, saat saya menandatangani kontrak. Ketika itu, saya penuh dengan keyakinan. Saya percaya saya adalah pemenang. Kini saya menggeletar bersendirian dalam kegelapan. Saya terus berkata, faktor luaran, perang, harga minyak, ekonomi global. Tetapi wajah-wajah yang saya lihat hari ini tidak peduli tentang penjelasan seperti itu. Mereka hanya menderita. Saya menarik selimut dan meringkuk. Saya mahu menjadi kecil. Saya berbisik sekali lagi. Kekacauan adalah sebahagian daripada sebuah negara yang hebat. Tetapi kata-kata itu juga kini kedengaran kosong. Sambil terlelap, saya berfikir, adakah ini tidur atau adakah ini melarikan diri? Keesokan petangnya, Encik Wang datang. Tiada janji temu, tetapi setiausaha saya segera memberitahu. Kereta kedutaan Cina telah tiba. Encik Wang datang sendiri. Saya mengemas dokumen, menarik nafas seketika, dan menyambutnya. Harapan samar-samar berputik di dada saya, mungkin ada berita baik. Encik Wang berbeza daripada biasa. Senyuman mesranya hilang, dan ekspresinya neutral. Beliau hanya mengangguk ringkas dan duduk di kerusi, bukannya berjabat tangan. Saya menawarkan teh, tetapi beliau menggeleng. Maksudnya, beliau tidak bercadang untuk berlama-lama. Ketegangan mencekik leher saya. Saya memulakan perbualan dahulu. Kami memerlukan sokongan kecairan jangka pendek. Jika Encik Wang dapat memberikan bantuan kecemasan untuk pembayaran import minyak sahaja, kami boleh menstabilkan keadaan. Encik Wang mendengar dengan tenang, tetapi matanya dingin. Apabila saya selesai, Encik Wang perlahan-lahan mengeluarkan fail dari bagnya. Ia adalah fail tebal. Beliau meletakkannya di atas meja dan berkata, Sri Lanka telah menunggak pembayaran faedah pinjaman suku tahun lalu. Bukan sahaja tidak dapat membayar balik pokok pinjaman, malah faedah pun tidak dibayar tepat pada masanya. Beliau menambah, kerajaan Cina sangat bimbang. Saya memberi alasan. Ini hanya kekurangan mata wang asing sementara. Apabila pendapatan pelabuhan bermula dengan serius, ia akan kembali normal. Berikan kami sedikit masa lagi. Encik Wang menggeleng perlahan dan berkata dengan suara yang tenang tetapi tegas, Sri Lanka telah kehilangan keupayaan untuk membayar balik. Ini bukan krisis kecairan, tetapi keadaan insolvensi gagal bayar. Jantung saya jatuh. Tetapi saya cuba kekal tenang. Jadi, pertimbangkan bantuan tambahan. Bukankah kita rakan kongsi strategik? Encik Wang terdiam seketika. Kemudian beliau mengeluarkan sekeping dokumen dari fail dan menolaknya ke hadapan saya. Ia adalah salinan kontrak yang kami tanda tangani 3 tahun lalu. Saya merenung dokumen itu. Encik Wang berkata, Anda tidak dapat membayar balik. Jadi, Anda mesti mematuhi klausa kontrak. Anda mesti menyerahkan pelabuhan seperti yang dijanjikan. Seketika, kepala saya kosong. Serahkan pelabuhan? Apa maksudnya? Saya mengambil kontrak itu. Saya mula membacanya dengan betul buat kali pertama. 3 tahun lalu, saya hanya menyemak klausa utama. $1.5 bilion, pembayaran balik 20 tahun. Tetapi kini,
Apa yang saya nampak adalah frasa lain. Di bahagian bawah muka surat 8, klausa yang ditulis dalam huruf kecil. Kandungan. Jika berlaku kemungkinan hutang, hak operasi aset cagaran akan dipindahkan kepada pemiutang. Barisan seterusnya mengandungi ayat yang lebih mengejutkan. Tempoh pajakan hak operasi 99 tahun. Tangan saya menggeletar. 99 tahun. Hampir 1 abad. Saya memandang Encik Wang. Beliau masih duduk dengan ekspresi neutral. Seolah-olah semua ini adalah perkara yang lumrah. Suara saya tidak keluar dengan betul. Ini boleh dirunding. Mari cari cara lain, kata saya dengan suara bergetar. Encik Wang menggeleng. Ia adalah klausa yang dinyatakan dalam kontrak. Ia mempunyai kuasa undang-undang. Kerajaan Sri Lanka telah menandatanganinya dan parlimen telah meluluskannya, tambahnya. Saya mula membaca kontrak itu semula. Kali ini, saya membaca setiap ayat, setiap perkataan. Di muka surat 9 terdapat klausa lain. Apabila hak operasi dipindahkan, syarikat Cina akan mengambil semua keuntungan pelabuhan. Sri Lanka hanya menyediakan tanah. Di muka surat 10, terdapat klausa penyelesaian pertikaian yang menyatakan mahkamah bidang kuasa adalah Beijing. Apa yang saya tanda tangani? Adakah saya membaca kontrak ini dengan betul 3 tahun lalu? Mengapa pasukan undang-undang tidak menyemaknya? Saya fikir kelajuan adalah penting. Saya percaya Cina. Saya fikir kami adalah rakan kongsi strategik. Encik Wang berkata, berikan jawapan rasmi minggu depan. Jika tidak dilaksanakan secara sukarela, kami akan merujuknya kepada timbang tara antarabangsa. Beliau memberi amaran bahawa jika itu berlaku, penarafan kredit antarabangsa Sri Lanka akan merosot lebih jauh dan pemiutang lain juga akan menuntut pembayaran balik serentak. Saya tidak dapat mencari kata-kata. Encik Wang bangun dari kerusi. Sebelum keluar, beliau berkata satu perkara terakhir. Secara pribadi saya kesal, tetapi ini adalah perniagaan. Kerajaan Cina juga mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Pintu ditutup. Saya bersendirian. Kontrak itu masih di tangan saya. Angka 99 tahun menari di hadapan mata saya. 1 abad. Pelabuhan itu akan kembali sebelum cucu saya. Dan cucu-cucu saya dilahirkan. Perlahan-lahan, saya mula faham. Ia telah dirancang dari awal. Jumlah yang berlebihan 1/5 bilion dolar. Kadar faedah yang tinggi 6/3%. Prospek optimistik pendapatan pelabuhan. Semuanya telah dikira. Mereka tahu dari awal bahawa Sri Lanka tidak akan dapat membayar balik. Saya teringat senyuman mesra Encik Wang. Saat kami berjabat tangan di bilik mesyuarat 3 tahun lalu. Kata-kata beliau tentang tiada syarat, perkongsian, mari berkembang bersama, semuanya palsu. Tidak, ia bukan palsu. Bagi mereka, ini benar-benar perniagaan. Saya melihat keluar tingkap. Ke arah pelabuhan Hambantota. Pelabuhan canggih yang dibina dengan 1.5 bilion dolar, tempat yang saya yakini akan menjadi masa depan Sri Lanka. Kini, ia akan menjadi milik Cina. Selama 99 tahun, saya duduk di meja dan memegang kepala. Saya mahu kembali ke 3 tahun yang lalu. Ke hari Encik Azlan membentangkan pelannya. Kali ini saya akan mendengar kata-katanya. Saya akan katakan, tidak mengapa, jika perlahan, tidak mengapa jika mengambil masa. Tetapi masa tidak dapat diputar kembali. Telefon berdering. Pejabat Presiden, laporan kecemasan diperlukan. Saya meletakkan telefon dan duduk lama. Apa yang perlu saya laporkan? Bahawa kami telah kehilangan pelabuhan? Bahawa ia diserahkan kepada Cina selama 99 tahun? Kerana saya tidak membaca kontrak dengan betul? Saya cuba berdiri, tetapi kaki saya lemah. Saya melihat kontrak itu semula. Tanda tangan saya ada di situ. Tanda tangan pada hari 3 tahun lalu. Tulisan yang ditandatangani dengan penuh keyakinan. Kini tanda tangan itu seolah-olah mengejek saya. Kata-kata Encik Wang terngiang-ngiang di telinga saya. Ini adalah perniagaan. Perkongsian adalah berdasarkan kepercayaan bersama. Tetapi tidak ada kepercayaan. Ia tidak pernah ada dari awal. Bagi mereka, kami bukan rakan kongsi, tetapi pelanggan. Dan kini kami menjadi penghutang. Kami bukan sekutu. Mereka tidak pernah menjadi sekutu. Di luar tingkap, kegelapan menjelang. Pasti sudah tiba masa putus bekalan elektrik. Bandar Colombo satu persatu diselubungi kegelapan. Saya melihat kegelapan itu dan berfikir, seluruh negara diselubungi kegelapan. Kontrak itu terlepas dari tangan saya. Cahaya senja memancar di atas kertas yang bertaburan di lantai. Angka 99 tahun berwarna merah. Semuanya sudah berakhir.
Seminggu berlalu. Apabila mesyuarat kecemasan Presiden dipanggil, saya membawa kontrak yang ditinggalkan Encik Wang. Saya terpaksa melaporkan fakta di hadapan Presiden dan para menteri bahawa hak operasi pelabuhan mesti diserahkan kepada China selama 99 tahun. Ia dinyatakan dalam kontrak. Bilik mesyuarat serta-merta menjadi huru-hara. Menteri Kewangan menjerit dan Menteri Luar Negeri menggelengkan kepala dengan wajah tidak percaya. Menteri Pertahanan malah bercakap tentang mempertimbangkan tindak balas ketenteraan. Presiden hanya melihat keluar tingkap tanpa berkata apa-apa. Saya tidak dapat memberi alasan. Saya terpaksa mengakui bahawa saya tidak mengkaji kontrak dengan betul, melangkau semakan pasukan undang-undang, dan hanya mementingkan kelajuan. Gubernur Bank Pusat berkata perlahan, "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" Saya tidak dapat menjawab. Petang itu, pengumuman disiarkan di berita. Jurucakap kerajaan secara rasmi mengumumkan pajakan hak operasi pelabuhan Hambantota kepada China. Apabila perkataan 99 tahun disebut, suara penyampai berita stesen itu bergetar. Penonton juga pasti tidak percaya. Keesokan paginya, jalanan mula bergolak. Orang ramai berkumpul di merata tempat. Pada mulanya ia adalah perhimpunan kecil, tetapi menjelang tengah hari ia membengkak menjadi puluhan ribu orang. Lautan manusia yang berarak menuju istana Presiden memenuhi jalan raya. Saya melihat pemandangan itu dari tingkap pejabat. Sepanduk dan bendera berkibar seperti lautan. Bunyi laungan slogan kedengaran sehingga ke dalam bangunan. Laungan Presiden letak jawatan. Hukum pegawai kerajaan yang bertanggung jawab. Kembalikan pelabuhan. Pada hari keempat, penunjuk perasaan memecah masuk pintu utama istana Presiden. Polis cuba menghalang, tetapi jumlahnya terlalu ramai. Puluhan ribu orang menolak pintu besi, dan akhirnya pintu itu terbuka. Orang ramai menyerbu masuk ke dalam istana. Saya menonton siaran langsung di televisyen. Kamera menunjukkan bahagian dalam istana Presiden yang penuh dengan orang ramai. Ada yang menangis, ada yang wajahnya bengis kerana marah. Seorang warga emas berkata di hadapan kamera, "Pulangkan negara kami, pulangkan pelabuhan kami." Presiden telah meninggalkan istana. Khabar angin tersebar bahawa beliau melarikan diri melalui laluan rahsia dengan bantuan orang kepercayaannya. Mereka berkata beliau pergi ke pangkalan tentera udara dan akan terbang ke luar negara dengan pesawat tentera. Malam itu, ada laporan bahawa sebuah pesawat tentera telah meninggalkan Colombo. Para menteri juga menghilangkan diri satu persatu. Menteri Kewangan dikatakan menaiki pesawat ke Singapura dan Menteri Luar Negeri dilaporkan berlindung di Kedutaan India. Kerajaan sedang runtuh. Dalam masa seminggu sahaja, saya kekal di pejabat. Tiada tempat untuk pergi. Jika saya pulang, penunjuk perasaan mungkin mencari saya. Dan saya dengar lapangan terbang telah dikuasai oleh penunjuk perasaan jika saya cuba melarikan diri ke luar negara. Saya hanya duduk di meja dan melihat keluar tingkap. Asap berkepul-kepul dari istana Presiden. Seseorang pasti membakarnya. Siren bomba berbunyi, tetapi nampaknya tidak dapat mendekati kerana penunjuk perasaan. Asap naik ke langit, membentuk tiang hitam. Telefon bimbit saya terus berdering. Wartawan. Permintaan temu bual, tuntutan penjelasan, soal siasat tanggungjawab. Saya tidak menjawab telefon. Saya tidak tahu apa yang perlu dikatakan. Apabila malam tiba, jalanan menjadi lebih huru-hara. Terdapat laporan bahawa rompakan telah bermula. Pejabat kerajaan diserang dan beberapa kediaman menteri dibakar. Polis telah kehilangan kawalan sepenuhnya. Saya mengunci pintu pejabat dan mematikan lampu. Duduk dalam kegelapan, kekacauan di luar terasa agak jauh. Tetapi bunyi itu terus kedengaran. Siren, jeritan, bunyi kaca pecah, malah bunyi letupan. Saya teringat 3 tahun lalu, hari perasmian pelabuhan, memecahkan botol champagne. Presiden dan para menteri ketawa. Duta besar China menyampaikan ucapan. Dan saya berasa bangga di atas pentas. Kini pelabuhan itu milik China. Dan kerajaan telah runtuh. Saya melihat istana Presiden di luar tingkap. Garis luarnya kelihatan dalam kegelapan. Tetapi ada sesuatu yang berbeza. Lampu istana padam. Semua lampu yang selalu bersinar telah padam. Ia kelihatan kosong. Saya menghidupkan skrin telefon bimbit. Berita tergempar terus muncul. Laporan bahawa Presiden telah tiba di Maldives. Perbincangan pembentukan kerajaan sementara. Kemungkinan campur tangan tentera. Saya mematikan skrin dan meletakkan telefon terbalik di atas meja. Beberapa hari kemudian, pihak tentera campur tangan.
Darurat diisytiharkan dan perintah berkurung bermula. Askar menguasai jalanan dan penunjuk perasaan diusir secara paksa. Tetapi kemarahan rakyat tidak reda. Pengumuman pembentukan kerajaan sementara baharu dibuat. Panglima tentera dilantik sebagai ketua dan kabinet dibentuk oleh teknokrat. Pengumuman pertama mereka ialah perundingan semula dengan China. Tetapi pihak China menjawab bahawa kontrak itu sah dan mempunyai kuasa undang-undang. Saya meninggalkan pejabat. Kaki saya menggeletar menuruni tangga. Dari tingkat 7 ke tingkat 1, ia mengambil masa 2 kali lebih lama daripada biasa. Apabila saya keluar ke lobi, 2 orang askar berdiri di sana. Mereka tidak memandang saya. Jalanan penuh dengan trak tentera. Askar ditempatkan di mana-mana dan penduduk berjalan dengan senyap. Jeritan dan kemarahan beberapa hari yang lalu telah hilang, tetapi udara masih terasa berat. Saya melalui hadapan istana presiden. Kawat berduri mengelilinginya dan askar mengawal. Sebahagian istana hangus hitam, mungkin terbakar. Pintu utama dibiarkan rosak. Seorang wanita tua berdiri di hadapan kawat berduri, merenung istana. Saya berjalan melewatinya. Saya terdengar wanita tua itu merungut. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Saya tidak menghentikan langkah saya. Saya terus berjalan, tanpa tahu kemana hendak pergi. Saya hanya tidak mau berhenti. Saya takut jika saya berhenti, saya akan rebah. Matahari mula terbenam. Masa perintah berkurung semakin hampir. Orang ramai bergegas pulang. Saya juga berpaling dan pulang ke rumah. Apabila saya tiba di hadapan rumah, terdapat grafiti di pintu pagar, ditulis dengan cat merah. Kata-kata seperti pengkhianat, penjual negara. Saya masuk ke dalam. Saya tidak menyalakan lampu. Saya duduk di sofa dalam kegelapan. Bunyi trak tentera lalu di luar kedengaran. Mereka pasti meronda untuk menguatkuasakan perintah berkurung. 3 tahun telah berlalu. 3 tahun sejak saya menghantar Encik Azlan keluar dari bilik mesyuarat. Pelabuhan baru siap beberapa bulan dan semuanya runtuh. Rejim runtuh. Pelabuhan diserahkan kepada China. Presiden melarikan diri. Rakyat marah dan askar berada di jalanan. Sudah berakhir. Sebulan berlalu. Saya menaiki bas ke Hambantota. Saya mahu melihatnya buat kali terakhir pelabuhan yang saya yakini telah saya bina. Bas itu kosong dan ia bergerak perlahan, mungkin kerana kekurangan bahan api. Pemandangan Sri Lanka perlahan-lahan berlalu di luar tingkap. Ladang-ladang terbiar. Tanah yang ditinggalkan kerana tiada baja kelihatan di mana-mana. Setiap kali melalui kampung, kedai-kedai yang ditutup kelihatan dan orang ramai duduk berkumpul di tempat teduh seolah-olah menunggu sesuatu. Tiada kanak-kanak di padang sekolah. Orang di dalam bas senyap. Semua kelihatan letih. Seorang warga emas mengeluh sambil melihat keluar tingkap dan seorang wanita muda tidur sambil mendukung bayi. 3 tahun lalu, jalan ini penuh dengan harapan, tetapi kini hanya kesunyian. Apabila saya tiba di Hambantota, matahari sudah terpacak di tengah langit. Saya turun dari bas dan berjalan menuju ke pelabuhan. Dahulu saya akan menaiki teksi, tetapi kini saya perlu berjimat. Kerajaan sementara baharu telah membekukan aset saya. Pelabuhan mula kelihatan. Dari jauh pun, kren gergasi menjulang ke langit. Kemudahan canggih yang dibina dengan $1.5 bilion. Tetapi ada sesuatu yang berbeza. Bendera berkibar di atas pintu utama. Bukan bendera Sri Lanka. Saya mendekati. Bendera merah dengan 5 bintang kuning. Bendera China. Ia berkibar ditiup angin, bersinar terang di bawah cahaya matahari. Saya berhenti di hadapannya. Papan tanda baharu dalam bahasa Cina telah dipasang di pintu pagar. Di bawah aksara Cina tertulis dalam bahasa Inggris kecil, China Merchant Sport. Pengawal keselamatan juga orang Cina. Mereka bertanya apa yang saya mahukan dan saya menjawab, saya hanya mahu melihat. Pengawal itu menggeleng, berkata tidak boleh masuk tanpa kebenaran. Saya berdiri di luar pagar. Saya melihat pelabuhan melalui kawat berduri. Kapal kargo Cina berlabuh di dermaga dan trak yang membawa bendera Cina bergerak ke sana kemari. Kontena penuh dengan aksara Cina. Pekerja juga bercakap dalam bahasa Cina. Ia bukan lagi pelabuhan Sri Lanka. Ia berada di bumi Sri Lanka, tetapi ia bukan milik Sri Lanka. Selama 99 tahun. Hampir 1 abad, tempat ini milik Cina. Saya teringat majlis perasmian 3 tahun lalu. Presiden memotong reben, mercun meletus, orang ramai bersorak. Saya berdiri di atas pentas, berasa bangga. Saya percaya ini adalah pengurusan negara yang sebenar, hasil yang cepat dan pasti. Wajah Encik Azlan terlintas di fikiran.
Pemandangan beliau membentangkan pelan di bilik mesyuarat. Kata-katanya tentang cara yang perlahan tetapi pasti. Asas adalah penting, ia memerlukan masa. Saya mengejeknya. Saya mengejeknya kuno. Cara negara miskin. Kini saya tahu beliau betul. Jalan yang perlahan memodernkan kilang baja, mendidik petani, memindahkan teknologi adalah jawaban yang betul. Walaupun mengambil masa 5 tahun, ia akan menjadi milik kita. Tetapi saya memilih jalan yang cepat, dan hasilnya, saya kehilangan segala-galanya. Saya memegang kawat berduri, besi sejuk menyentuh tapak tangan saya. Saya terus merenung pelabuhan. Kemudahan-kemudahan itu, keren-keren itu, dermaga-dermaga itu semuanya dibina oleh keputusan saya. Tetapi kini ia bukan milik saya. Seorang pengurus Cina berjalan lalu dan melihat saya. Dia berhenti sebentar, merenung saya, mengangguk, dan berlalu pergi. Saya tidak tahu sama ada itu simpati atau ejekan. Mungkin hanya sikap tidak peduli. Saya melihat laut. Lautan Hindi terbentang luas. 3 tahun lalu, saya bermimpi melihat laut ini. Impian Sri Lanka menjadi hub lautan Hindi. Pusat logistik, pusat keuangan, pusat pelancongan. Tetapi kini pelabuhan ini hanyalah hub Cina. Perlahan-lahan, saya faham. Sebuah negara tidak runtuh kerana kemiskinan. Sri Lanka miskin, tetapi ia hidup. Rakyat berasa susah, tetapi mereka mempunyai harapan. Ia runtuh kerana keangkuhan saya. Saya percaya saya cerdik. Saya belajar di London, bekerja di New York. Saya fikir saya tahu angka dan ekonomi. Saya yakin saya berada jauh di atas orang seperti Encik Azlan. Jadi, saya mengabaikan amaran mereka. Saya bertanya, mengapa perlu mengambil jalan yang jauh? Jika ada jalan pintas. Kini saya tahu, jalan pintas itu membawa kepada tebing curam. Tebing yang Encik Azlan telah beri amaran. Saya tidak mendengar amaran itu, dan akhirnya saya jatuh dari tebing. Menarik seluruh negara bersama. Pilihan yang sombong menjual negara. Keangkuhan saya menjual pelabuhan ini, menjual masa depan rakyat, menjual kedaulatan Sri Lanka. Selama 99 tahun, matahari mula terbenam. Cahaya senja memancar di pelabuhan. Bendera Cina berwarna merah, kelihatan lebih jelas. Saya berdiri di situ lama. Seorang pekerja Sri Lanka berjalan keluar dari pelabuhan. Dia melihat saya, berhenti seketika. Dia pasti mengenali saya. Tetapi dia berlalu tanpa berkata apa-apa. Matanya tidak mengandungi kritikan atau kemarahan, hanya pandangan yang kosong. Saya berjalan perlahan. Semakin jauh dari pelabuhan, semakin kecil bendera Cina. Tetapi ia masih kelihatan. Setiap kali saya menoleh ke belakang, ia masih berkibar. Dalam perjalanan ke perhentian bas, saya melalui sebuah restoran kecil. Orang ramai duduk di dalamnya menonton berita. Di skrin, Ketua Kerajaan Sementara Baharu merayu kesabaran kepada rakyat. Beliau berkata keadaan akan bertambah baik tidak lama lagi, jangan putus harapan. Tetapi wajah orang ramai muram. Harapan sudah lama hilang. Saya adalah salah seorang yang membunuh harapan itu. Saya menunggu bas. Berfikir, jika saya boleh kembali ke bilik mesyuarat 3 tahun lalu, apa yang akan saya lakukan? Adakah saya akan mendengar Encik Azlan? Adakah saya akan mengkaji pelannya dengan serius? Adakah saya akan menerima jalan yang perlahan? Mungkin ya, tetapi masa tidak dapat diputar kembali. Pilihan yang saya buat, kontrak yang saya tanda tangani, amaran yang saya abaikan, semuanya telah menjadi kenyataan. Realiti yang tidak dapat diubah. Bas tiba. Saya naik dan duduk di tepi tingkap. Apabila bas bergerak, pelabuhan semakin jauh. Tetapi bendera Cina masih kelihatan. Warna merahnya jelas dari jauh. Sepanjang perjalanan pulang ke Colombo, saya melihat keluar tingkap. Ladang terbiar, kedai tertutup, jalan kosong yang berlalu. Semua pemandangan ini adalah hasil pilihan saya. Matahari terbenam sepenuhnya, dan kegelapan menjelang. Bahagian dalam bas gelap, dan tiada lampu jalan kerana putus bekalan elektrik. Bas bergerak perlahan melalui kegelapan pekat. Saya menutup mata. Dalam kegelapan, wajah Encik Azlan, senyuman Encik Wang, 99 tahun dalam kontrak, bendera Cina, pasar raya kosong, bayi menangis, inkubator yang berhenti, istana presiden yang terbakar, semuanya bersambung. Ia adalah kejatuhan yang panjang. Bermula dari satu pilihan yang sombong. Apabila bas tiba di Colombo, sudah melepasi tengah malam. Saya turun dan berjalan pulang. Jalanan kosong kerana perintah berkurung. Hanya askar yang meronda. Saya tiba di hadapan rumah. Grafiti di pintu pagar masih ada. Saya melihatnya dan berfikir, itu betul.
Saya adalah pengkhianat. Saya adalah penjual negara. Walaupun tidak disengajakan, tetapi itulah hasilnya. Saya masuk dan menyalakan lampu. Bilik itu kosong. Perabot ada, tetapi ada sesuatu yang hampa. Saya juga terasa kosong. Saya melihat keluar tingkap. Colombo tidur dalam kegelapan. Tidak, ia bukan tidur. Ia seolah-olah pengsan. Sebuah negara tidak runtuh kerana kemiskinan. Pilihan yang sombong yang menjual negara, kini saya tahu itu.